أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi pengajian kita daripada kitab Huraian Hadis Geoeskatologi, iaitulah hadis-hadis berkenaan dengan akhir zaman yang dihuraikan mengikut kedudukan geografi. Dan kita berada pada bab yang keempat daripada bahagian tanah Rom yang membicarakan mengenai satu negeri yang dinamakan sebagai Damsyik, satu daerah. Muka surat 115. Damsyik merupakan antara bandar paling tua yang wujud dalam sejarah peradaban manusia. Penempatannya telah bermula sebelum zaman gangsa lagi. Jadi Damsyik ni adalah satu bandar lama, dan boleh dikatakan lebih lama daripada Mekah lagi. Apabila para sejarawan menyatakan ia bermula penempatannya, walaupun bukan sebuah bandar lagi, tapi penempatan dihuni oleh manusia sebelum daripada zaman gangsa lagi. Jadi sejarawan ni dia membahagikan zaman ini kepada beberapa bentuk. Ada yang bahagikan zaman kepada zaman yang pertama, zaman batu, zaman paleolitik, mesolitik, neolitik, itu zaman batu. Kemudian selepas pada zaman batu, zaman gangsa. Dan ada yang kata lepas pada zaman batu ni zaman logam. Permulaan zaman logam tu dipanggil zaman gangsa. Kemudian zaman perak, zaman emas. Ada yang kata zaman gangsa dulu, baru zaman logam. Tak ada zaman perak, tak ada zaman emas. Cuma nak beritahunya, memang zaman gangsa ni adalah zaman yang ribuan tahun lagi sebelum Masihi. Ribuan tahun sebelum Masihi. Yang dikatakan sejarah peradaban awal manusia lah, kita kata. Hari ini ia menjadi ibu kota negara Syria dan terletak di sebelah barat daya negara tersebut. Dan lokasi yang kita nak kenal, Damsyik ni hari ini adalah ibu kota negara Syria. Ibu kota negara Syria. Terletak di sebelah barat daya negara tersebut. Kedudukannya hampir dengan sempadan Lebanon, Jordan dan Palestin. Lebanon, Jordan, Palestin ni semuanya adalah wilayah Syam Melaka. Bila mari penjajah, dia pecahkan, dia nak bagi. Sebab keberjayaan penjajah untuk merampas tanah air orang Islam itu daripada khilafah Osmaniyah adalah hasil pakatan antara British dengan Perancis dan orang Arab.
Tapi orang Arab ni dia jadi boneka aje. Pemerintah Arab, gubernur yang dilantik pada ketika itu, gubernur Semenanjung Hijaz yang turut bertanggungjawab menjaga wilayah Syam ini adalah Syarif Hussein Al-Hashimi. Al-Hashimi itu turunan Bani Hashim, turunan Nabi. Tapi menjadi boneka penjajah melawan pemerintahan Islam yang absah, iaitulah Khilafah Osmaniyah Turki. Lepas jatuhnya tanah Hijaz dan juga Syam itu, tanah itu tidak diserahkan kepada orang Arab, walaupun itu janji asal dia. Sebaliknya mereka bahagikan antara penjajah ni saja. Orang Arab tak masuk. Jadi bahagikan antara Perancis dengan British. Nak bagi wilayah Syam ni, mereka pecahkan, mewujudkan 4 negara baru. Negara yang bernama Syria, Lebanon, Jordan dan Palestin. Damsyik dibuka oleh umat Muhammad pada zaman Khilafah Umar bin Al-Khattab tahun ke-14 Hijrah, dalam peristiwa Ma'rakah Yarmuk, di mana Khalid Al-Walid yang sebelum ini menjadi panglima perang di bawah Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, telah berjaya memimpin peperangan di Parsi, peperangan Qadisiyah, peperangan Nahawan, sehingga jatuh terus kerajaan Parsi, lenyap selama-lamanya. Yang sebelum itu merupakan satu empayar besar yang didirikan oleh Cyrus the Great sebelum Masihi lagi. Kemudian panglima yang berada di Syam pada ketika itu, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, tidak mampu berhadapan dengan tentangan tentera Rom yang terlalu ramai, memerlukan kepada bantuan Khalid Al-Walid yang memang pakar dalam peperangan. Lalu Khalid Al-Walid menggantikan Abu Ubaidah. Tercetuslah perang Yarmuk, Ma'rakah Yarmuk yang sangat terkenal. Sehinggalah peperangan ini berjaya untuk membuka Damsyik dan kebanyakan wilayah-wilayah dalam Syria itu, sehinggalah kepada terbukanya kota Palestin dan Baitul Maqdis pada tahun ke-16 Hijrah. Damsyik dibuka 2 tahun lebih awal, iaitulah pada tahun ke-14 Hijrah. Pada ketika itu Sayyidina Umar bin Al-Khattab baru sahaja dilantik menjadi khalifah, menjadi pusat pemerintahan khilafah pada era Umayyah, era Umayyah. Bila bertukarnya kerajaan selepas daripada kematian ataupun kesyahidan Sayyidina Ali bin Abi Talib, digantikan sekejap oleh anaknya. Umat Islam bai'ah, dia tidak wariskan, tapi orang Islam bai'ah anak dia, Sayyidina Hasan bin Ali. Dan Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan ini dilantik dalam keadaan orang Islam berpecah teruk. Jadi dia ambil keputusan untuk letak jawatan, menyerahkan kerajaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah naik, maka berakhirlah era Khulafa Ar-Rashidin. Cukup 30 tahun dengan berakhirnya pemerintahan Sayyidina Hasan. Jadi naiknya Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan ni, dia berucap antara ucapan, dia kata ana akhirul khulafa wa awwalul muluk. Aku adalah khalifah yang terakhir dan raja pertama. Lalu diubah sistem
Khulafa' ar-Rasyidin dalam bentuk bai'ah orang Islam melalui sistem syura di kalangan ahlu halli wal aqdi kepada sistem monarki yang telah wujud sebelum itu lagi, sistem pewarisan takhta. Itu maksud dia wa anna awwalul muluk. Dan atas nama memperbaharui sistem pentadbiran itu, dia telah menukarkan pusat pemerintahan, pusat empire Islam daripada Madinah ataupun di zaman Sayyidina Ali-nya berpusat di Kufah dan Basrah, diubah ke Damsyik. Sebab dia sebelum ini merupakan gubernur yang dilantik oleh Sayyidina Osman bagi menjaga Syam, dan dijadikan Damsyik itu sebagai pusat pemerintahan Bani Umayyah pada selepas pada itu. Ini sejarah dia. Meskipun Syria kini berdepan krisis perang saudara atau lebih tepat lagi perang proksi, Damsyik menjadi kota yang paling aman berbanding wilayah lain di sekeliling. Ini kerana ia berada di bawah kawalan kerajaan Syria. Kita tahu hari ini, pada tahun 2011 berlaku Arab Spring yang telah membawa kepada kebangkitan revolusi rakyat daripada negara-negara Arab bagi menjatuhkan rejim mereka. Kebangkitan yang agak pelik. Bagaimana kebangkitan ini berlaku serentak di tanah Arab yang lain. Bermula daripada Tunisia, kemudian pergi ke Libya, pergi ke Mesir, pergi ke Syria, pergi ke Sudan, pergi ke Yaman, dan malah menyapa Bahrain, Arab Saudi dan beberapa negara-negara yang ada sekitar. Sedangkan negara ini masing-masing ialah negara berdaulat, bukan sebuah negara kesatuan, tapi boleh berlaku kebangkitan secara sekata. Tidak lain dan tidak bukan, sebenarnya ia adalah perancangan halus musuh Islam yang nak memastikan umat ini berada dalam ketidakstabilan bagi menyebabkan orang Islam ini tidak mampu untuk bangkit, dan yang lebih penting bagi menjamin keselamatan Israel. Kalau kita perasan yang berlaku perang tu semua negara duduk keliling Israel belakang. Jadi antara negara yang terkesan adalah Syria. Tahun 2011 berlaku kebangkitan. Dan kebangkitan ni walaupun asalnya memang rakyat nak jatuhkan rejim, dan kita tidak nafikan pemerintah pada ketika itu adalah Bashar al-Assad, memang rejim kuku besi. Tetapi hari ini rakyat Syria semuanya menyesal apabila mereka ni terpengaruh dengan Arab Spring ni. Sebab yang berperang hari ini bukan antara kerajaan dengan rakyat lagi. Yang berperang adalah kuasa-kuasa luar yang capur tangan. Dia gunakan rakyat untuk cetuskan ketidakstabilan saja. Bila wujud kekacauan, menyebabkan kerajaan tidak berfungsi. Bila kerajaan tidak berfungsi, tentera-tentera tak boleh nak berkawal, maka menyebabkan masuknya kuasa luar melalui sempadan-sempadan. Hak berperang hari ini macam-macam kumpulan. Mari daripada Saudi, mari daripada Mesir, mari daripada Amerika, NATO, Turki pun mari. Masing-masing berperang sama sendiri. Iran pun ada, Lebanon pun ada. Jadi kebangkitan menentang perintah ni hanyalah kegunaan
Kalau kita baca dengan lebih teliti, sebab apa Amerika nak sangat memperjuangkan demokrasi di seluruh dunia, sampai menubuhkan beberapa badan-badan bagi menyemarakkan demokrasi di seluruh dunia, antaranya National Endowment for Democracy dan juga National Democratic Institute, kata selama NDI, IRI, NED, macam-macam nama. Yang kerja mereka ni memberi dana kepada rakyat negara yang nak dibuatkan perpecahan, nak dia jadikan huru-hara atas nama demokrasi sebenarnya. Dia guna nama demokrasi, bila jadi kacau, dia nak campur tangan. Tapi kalau kita perasan, negara-negara yang baik dengan Amerika tak kena kacau, walaupun mereka tidak ada demokrasi pun. Contohnya Saudi, contohnya Emirates UAE. Mereka tak pakai demokrasi, mereka tak ada mengundi. Mereka pakai sistem raja lagi. Dan raja yang memiliki kuasa eksekutif. Tapi negara ni tidak diganggu. Tak ada pula Amerika kata negara ni melanggar hak asasi manusia sebagainya. Sebab ada kepentingan bersama mereka ni. Itu yang kita kena faham, apa yang berlaku di dunia pada hari ini. Jadi Syria dah jadi perang proksi dah. Tentera yang terlibat diនោះ, dia jadi proksi bagi kuasa besar. Orang Arab juga, orang Melayu pun ada lagi. Tapi orang Melayu lagi dikatakan semangat kerana jihad fisabilillah, lawan. Tapi hakikatnya mu berperang, dibayar senjata tu mari daripada hak ni, mari daripada US, hak ni mari daripada Saudi, hak ni mari daripada Turki. Berperang sebab nak pastikan negara Syria ni jatuh kepada tangan pihak yang cenderung kepada negara-negara pembiayaan ni. Rakyat menjadi mangsa. Walau bagaimanapun kita cerita tadi, perang di Syria ni sekarang ni Damsyik antara kawasan yang paling aman sekali lah. Walaupun cubaan tu berlaku, ada lagi rakyat Malaysia yang duduk diនោះ. Sahabat saya ada lagi seorang lagi rakyat Malaysia duduk di sana, Damsyik, nak mengaji. Memang ada lagi dia mengaji. Dan ni musim panah ni, dia memula musim panah ni bulan 9, bulan 9 start, bulan 10 tu. Jadi dia buka pengambilan pelajar-pelajar antarabangsa untuk mengaji di Ma'had Ta'limil Ali, dia panggil Ma'had Syam li Ta'limil Ali. Dia buka daurah kursus musim panah. Ada orang Malaysia yang tahu pula untuk pergi mengaji diនោះ. Nak ceritanya di Damsyik sebenarnya aman, ada ancaman tapi bukan di dalam Damsyik, cubaan daripada luar. Waktulah kita bimbang sikitnya nak tahu pun isu keselamatan tetap ada. Tapi di Damsyik ni jadi antara negeri yang wilayah yang paling aman sekarang ni, kerana dia berada di bawah kerajaan Syria. Sininya kerajaan Syria, kerana berlaku kacau ni, kerajaan Syria tarik balik tentera dia belaka untuk lindungi Damsyik ni, pusat ibu negara dia je. Hak lain tu hancur lebur belaka dah. Halab ke, Idlib ke, hak duduk dekat dengan sepadan-sepadan lagi lah. Hak duduk dekat dengan sepadan Israel, hak duduk dekat dengan sepadan Turki, hak ni teruk. Tapi di Damsyik ni boleh katakan paling aman hari ini. Walau bagaimanapun, cubaan menawan Damsyik terus berlaku oleh berbagai pihak. Daerah pinggir Damsyik yang disebut sebagai Rif Dimashq kebanyakannya dikuasai pejuang revolusi. Serangan terhadap Damsyik banyak dilakukan dari luar kota tersebut menggunakan berbagai senjata jarak jauh. Ini yang menjadi ancaman kepada Damsyik pada hari ini. Mari daripada Rif Dimashq. Rif Dimashq ni maknanya pinggir Damsyik, tapi dia duduk bawah pentadbiran lain. Dan pinggir Damsyik ni lebih luas daripada Damsyik itu sendiri. Damsyik kecil je, tapi Rif Damsyik itu luas. Dan kawasan Rif Damsyik ni kebanyakannya telah dikuasai oleh
golongan-golongan yang menentang kerajaan, tapi dalam masa ke semasa mereka akhirnya menyerah kalah, berasa tertipu. Selama ni ramai yang sedar, dah tukar berapa kali kerajaan Amerika pula. Di zaman Trump tak tupu dah kepada misi-misi luar negara mereka. Dia tupu negara dia je, menyebabkan banyak projek-projek asing ni mereka tak dapat laksanakan baik. Tapi tak tahulah, naik Biden ni pula disambung balik kerja dia. Sebagaimana Baitul Maqdis, Damsyik turut menjadi bumi jihad sehingga ke hari kiamat. Hal ini berasaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna ala abwabi Dimashq wa ma hawlahu wa ala abwabi Baitul Maqdis wa ma hawlahu la yadurruhum khidlan man khadalahum zahirina ila an taqum as-sa'ah. Akan sentiasa wujud dalam satu kumpulan di kalangan umatku berperang di pintu-pintu Damsyik dan sekelilingnya, juga di pintu-pintu Baitul Maqdis dan sekitarnya. Mereka tidak terkesan dengan golongan yang mengecewakan mereka. Mereka akan sentiasa teguh sehingga hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani. Kita baca dah cerita bab Baitul Maqdis sebelum ni. Ada hadis yang kita jumpa Nabi sebut bahawa Baitul Maqdis ni akan sentiasa wujud orang yang berjuang bagi menegakkan kebenaran. Mereka jadi paksi kebenaran kita hari ini. Pak Tuhan kata, Nabi kata, zahirina 'alal haq. Mereka berjuang atas kebenaran. Kalau zaman Nabi mudah, Nabi ada. Zaman Nabi mudah, Nabi ada. Dan orang Islam tak berpecah. Maka siapa-siapa sahaja yang bawa Islam pada ketika itu, mereka lah golongan ahlul haq. Masalah hari ini, masing-masing kata mereka Islam Melaka, tapi berlawan sama sendiri. Contoh di Syria, contoh di Yaman, contoh di Sudan. Sudan berlaku konflik antara Sudan dengan Darfur, dua-dua orang Islam Melaka. Libya yang berlaku di Tripoli, yang berlaku dia pecah tiga. Seluruh negara lepas Arab Spring itu perang orang Islam sama orang Islam. Kurdi lawan Turki, ini di wilayah sempadan Syria Turki. Jadi masing-masing atas nama Islam Melaka, tengok bendera la ilaha illallah, semua bawa panji agama sebelah. Tapi malangnya kitalah yang keliru. Siapa hak benar? Siapa hak betul? Mustahil tak ada betul salah Melaka. Sebab Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahawa akan wujud golongan yang benar, sentiasa benar. Dan Tuhan berkata, cahaya Islam tidak akan terpadam. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Memang golongan-golongan musyrikin, kafir, musuh Islam ni nak cuba menutup cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Malah bahkan cahaya Allah itu akan tetap bersinar walaupun dibenci oleh orang-orang musyrikin, oleh orang-orang kafir. Maknanya yang pihak yang benar akan sentiasa ada. Maka bila Nabi secara spesifiknya sebut mereka berada di Baitul Maqdis, maka lihatlah siapakah yang membawa panji Islam yang berada di Palestin sekarang ni. Yang berjuang atas nama agama, bukan berjuang atas nama semangat kebangsaan. Apa yang kita boleh sebutkan secara terbuka hari ini, walaupun kumpulan itu telah dilabel sebagai kumpulan teroris di seluruh dunia, termasuklah beberapa negara Arab, iaitulah gerakan Hamas. Inilah gerakan yang bawa panji Islam, berjuang atas nama Islam, nama Harakah Muqawamah Islamiyah Hamas. Itu terjemahan dia, atau akronim bagi Hamas. Memang dia adalah gerakan penentangan Islam. Itu maksud Hamas. Jadi
apabila kita melihat, dan ada beberapa gerakan-gerakan yang bawa Islam juga di Palestin yang lain, contohnya Saraya Al-Quds, ada yang bawa tanzim jihad Islami. Dia bukan daripada kumpulan Hamas, tetapi mereka bergabung tenaga. Mereka tidak bertemu antara satu sama lain, cuma pendekatan mungkin berbeza. Hamas dalam waktu yang sama menerima pendekatan politik. Waktu mereka menerima pilihan raya, masuk tanding, menang di semenanjung Gaza. Tanzim jihad Islami Saraya Al-Quds lebih menumpukan kepada gerakan bersenjata. Hamas juga ada gerakan bersenjata, Brigade Al-Qassam. Jadi bagi kita, inilah apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW sebagai kumpulan zahirin alal haq. Cuma keadaan agak kompleks di Syria, sebab masing-masing juga dakwa atas nama Islam. ISIS guna atas nama Islam juga. Apa nama, Al-Qaeda terlibat atas nama Islam juga. Dan ada beberapa gerakan-gerakan kecil. Tapi persamaannya yang kita kena yakin adalah gerakan yang membawa panji Islam atas nama Islam akan tetap ada di dua tempat ni, iaitulah di Syria, di Damsyik dan di Baitul Maqdis. Apa yang menariknya, persamaan kedua negara ini, sebelum Syria dilanda dengan konflik perang saudara dan perang proksi pada hari ini, Damsyik telah menjadi satu kota bagi orang Palestin. Ramai kalangan orang Palestin yang menjadi pelarian perang daripada sana, mari ke Syria. Kerajaan Syria bagi satu penempatan khas. Kalau pergi Syria, ada satu tempat yang dinamakan sebagai Palestin. Ada Palestin dalam Syria. Tempat tu adalah tempat penempatan orang-orang Palestin. Bahkan sebelum berlaku perang ni juga, Hamas ada maktab. Hamas ada cawangan di Syria, di Damsyik itu sendiri. Ramai kalangan orang kita pergi ke sana. Ada hubungan antar gerakan. PAS daripada Malaysia banyak berurusan dengan Hamas ni sebagai sama-sama gerakan yang memperjuangkan Islam, berhubung yang menjadikan Syria ni tempat untuk tu. Dan Syria juga menjadi markah latihan tentera Hamas, dan kita tahu kekangan di sana. Jadi mereka jadi medan tersebut. Jadi tidak mustahil lah kedua negara ini memiliki sifat persamaan yang Nabi SAW nyatakan dari sudut wujudnya golongan Islam memperjuangkan kebenaran. Tapi lepas perang ni tak ada. Lepas perang ni hacul lebur, bimbang. Kerana walaupun di Damsyik itu tidak berlaku peperangan, tetapi secara individu untuk masuk melakukan kekacauan amat mudah. Itu yang dibimbangi oleh pimpinan-pimpinan Hamas, akhirnya menutup kota mereka, maktab mereka di Syria, lalu buka di mereka semua tu pindahkan operasi mereka di satu lagi cawangan, itulah di Qatar. Jadi apa yang kita nak sebut di sini, bahawa Damsyik dan juga Baitul Maqdis ini memiliki persamaan. Damsyik akan menjadi bumi turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In yakhruj wa ana fikum, fa ana hajij dunakum, fa ana hajijihi dunakum. Wa in yakhruj wa lastu fikum, famru'um hajiju nafsihi. Wallahu khalifati ala kulli muslim. Faman adrakahu minkum falyaqra' alaihi fawatiha surat al-Kahf. Fa innaha jiwarukum min fitnatihi. Qulna wa ma lubthuhu fil ard. Qala 40 yawman. Yawmun ka sanah wa yawmun ka syahr wa yawmun ka jumu'ah
وسائر أيامه كأيامكم فقلنا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنه أتكفين فيه صلاة يوم وليلة قال لا أقدر له قدره ثم ينزل عيسى ابن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق فيدركه عند باب لد فيقتله. Nabi kata, sekiranya Dajjal keluar sedang aku bersama kalian, nescaya aku akan mempertahankan kamu. Namun sekiranya dia keluar dan aku tidak lagi bersama kalian, maka setiap orang mempertahankan diri masing-masing. Allah pelindung setiap Muslim. Barang siapa yang bertemu dengan Dajjal, maka bacalah permulaan surah Al-Kahfi. Itu adalah bentengmu daripada fitnah. Sahabat bertanya, berapa lama di bumi? Jawab baginda, 40 hari. Sehari umpama setahun, sehari umpama sebulan, sehari umpama seminggu, dan baki lagi umpama hari-hari biasa. Sahabat bertanya, apakah cukup untuk kami salat sehari semalam pada hari umpama setahun itu? Jawab baginda, tidak, bahkan sukalah dengan kadar hari biasa. Kemudian Nabi Isa akan turun di sisi menara putih dari sebelah timur Damsyik, lalu akan menemui Dajjal dan membunuhnya. Jadi hadis ini juga terangkan kaitan Dajjal dan Nabi Isa di akhir zaman dengan Damsyik. Di mana Nabi mulakan, Nabi kata, kalau keluarnya Dajjal ketika aku bersama kalian, jangan bimbang. Aku ada, aku akan pertahankan kalian. Tapi kalau Nabi tak ada, Nabi kata, masing-masing kena cari hujah selamat diri masing-masing. Hadis ini juga memberi panduan kepada kita bahawa Nabi ini, dia bukan tahu semua perkara. Dia hanya tahu benda yang Tuhan beritahu je. Dan Tuhan tidak beritahu Nabi bilakah Dajjal akan muncul. Nabi sendiri tak tahu adakah zaman dia ataupun zaman tidak. Pernah berlaku zaman Nabi, ada seorang Yahudi nama dia Ibn Sayyad. Dia mari bercakap kurang ajar dengan Nabi. Maka Sayyidina Umar kata, biar aku totok kepala budak ni, biar putus terus, kerana dialah Dajjal. Nabi sebelum ni cerita dah pada sahabat, Dajjal ni begitu begini, antaranya Dajjal ni keturunan Yahudi. Jadi budak ni memang Yahudi, cakap kurang ajar. Tapi Nabi kata, jangan, dia kata. Sebab kalau dia bukan Dajjal, berdosa. Salah lah bunuh yang orang yang tak bersalah. Dan kalau dia Dajjal, bukan kamu yang bunuh. Sebab Nabi sebut dah, Tuhan beritahu dah Nabi, yang bunuh Dajjal ni Nabi Isa. Kita tak akan berjaya bunuh dia. Membiarkan. Menunjukkan di situ bahawa Nabi ni tak tahu Dajjal ni siapa, dan Nabi tidak tahu bilakah akan muncul Dajjal. Tambah pula dengan hadis Tamim Ad-Dari. Dia berjumpa dengan seorang lelaki yang mengaku sebagai Dajjal di sebuah pulau tempat dia sesat ketika ribut di lautan. Dia cerita kepada Nabi, Nabi kata itulah Dajjal. Nabi kata sifat-sifat sama macam Dajjal. Jadi apa Nabi ni, ada kemungkinan, maknanya Dajjal ni akan keluar dan buat kacau sama Nabi. Sebab tu Nabi kata ni, Nabi kata kalau keluar sama aku jangan bimbang, aku boleh mempertahankan kalian. Tapi sekiranya Dajjal keluar selepas daripada dia tak ada lagi, ni kita kena bimbang. Kita kena cari hujah untuk berlawan dengan Dajjal. Sebab apa Nabi tak kata, kalau tak ada Nabi, maka tanyalah ulama. Kan ada hadis Nabi kata, al-ulama warathatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Sepatutnya gitulah maknanya, kalau tak ada Nabi, kita rujuk ulama. Tapi sebab apa Nabi kata, kalau tak ada dia, masing-masing kena diri masing-masing untuk berlawan dengan Dajjal. Sebab fitnah Dajjal terlalu besar, terlalu berat, sehingga kan para ulama ini tidak mampu menyelamatkan kita. Dengan ilmu yang ada dengan ulama-ulama ni, hanya sekurang-kurangnya menyelamatkan diri mereka je. Tapi nak berlawan hujah dengan Dajjal, nak meyakinkan kita, katakanlah Dajjal, depan kita ni ada ulama, ada Dajjal, masing-masing berdebat, kita akan lebih terpesona dengan hujah Dajjal daripada ulama itu. Bukan kata ulama itu salah, tapi Dajjal punya tipu daya dia tu menyebabkan kita ni, menyebabkan ulama tu sendiri tak mampu. Maka cara kita selamat, kita sendiri yang cari ilmu untuk mengenali agama kita. Bukan sekadar ilmu tentang Dajjal je.
Kalau bos sekadar kena muka, kena tangan, mata, apa sebagainya, sifat-sifat Dajjal ni, maka benda tu boleh replicate, benda tu boleh dipalsukan pun, benda tu boleh ditiru. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi kata Dajjal ni lepas pada dia mengaku sebagai Tuhan, barulah mata dia dibutakan sebelah, telinga dia dikoyak, tertulis tanda kafir yang boleh dibaca oleh setiap orang beriman. Tapi sebelum dia mengaku sebagai Tuhan, dia akan ajak kepada agama dulu. Sebab tu bila duduk depan ni, sebab Tuhan kata, Nabi kata wayadharuddin, dia akan bawa agama juga. Kita akan nampak dua-dua ulama belaka. Dajjal pun ulama, hak ulama betul pun ulama. Tapi kalau dia berhujah, takut-takut kita nampak dia lebih ulama pada hak ni penipu pula kan. Padahal hak ni hak benar, hak lawan Dajjal ni. Akhirnya kita terpengaruh. Maka jalan paling baik sebelum munculnya Dajjal ni, kita persiapkan diri kita dengan ilmu agama Allah yang betul. Dengan hujah-hujah dia kita boleh tapih. Tak betul mu ni, tak ada ayat Quran je ni, bukan tafsir gini. Kita boleh sedar tentang tipu daya Dajjal. Untuk diri kita lah, untuk diri kita masing-masing. Dan kita berikan ilmu kepada, kita pastikan hak duduk bawah tanggungan kita ni, anak-anak kita, isteri kita, biar ada ilmu tentang agama kita, supaya bila munculnya fitnah Dajjal ni tidak akan menjadi pengikut Dajjal. Wal'iyadzubillah. Jadi ini Nabi kata. Dan Nabi kata bila munculnya pula, maka bacalah permulaan surah Al-Kahfi. Baca ni bukan sekadar baca, tapi memahami maksud permulaan surah Al-Kahfi itu. 10 ayat pertama 10 surah Al-Kahfi. Ada hadis yang lain sebut 10 ayat akhir. Ada hadis yang lain pula sebut baca surah Kahfi setiap hari Jumaat akan menerangi kamu untuk seminggu sehingga ke Jumaat seterusnya. Semaknanya keseluruhan surah Al-Kahfi ini adalah menjadi benteng kepada Dajjal yang cuba membawa kegelapan, kesesatan, dan cahaya itu ada pada surah Al-Kahfi. Sebab itulah selain daripada buku ni, saya ada tulis 2 jilid buku Fi Dhilalil Kahfi, di bawah naungan Al-Kahfi. Buku yang mengkupas satu persatu panduan yang Tuhan berikan dalam surah Al-Kahfi untuk kita fahami di akhir zaman ini. Bagaimana kita nak memahami surah Al-Kahfi dari perspektif akhir zaman. Mungkin lepas habis buku ni kita baca buku tu pula lah. Jadi sahabat tanya Nabi, dah Dajjal ni duduk di bumi ni berapa lama? Maknanya waktu dia memerintah, dia berkuasa. Dajjal tu ada dah hari ni. Zaman Nabi dulu dah Tamim Ad-Dari berjumpa. Hadis, dalam hadis Sahih Muslim, bacalah. Memang wujud dah, cuma kita tak tahu di mana. Tapi dia muncul nanti, waktu dia berkuasa tu lama mana? 40 hari. 40 hari itu, sehari umpama setahun, ada sehari itu umpama sebulan, ada sehari itu umpama 1 minggu, dan ada satu hari lain, hari 37 hari lagi tu macam hari-hari biasa. Maka kita tambahlah tempoh sebenar dia tu, panjang dia setahun, sebulan, seminggu, 37 hari. Itu tempoh dia berada di bumi. Jadi sahabat agak pelik. Benda ni lah tak faham situasi lagu mana. Tapi sahabat ni golongan yang benar-benar berpegang pada Islam. Hak dia fikir tu macam mana nak praktik Islam pada ketika tu. Jadi sahabat tanyalah, jadi kalau hari umpama setahun, hari 9 bulan tu nak semayang lagu mana? Adakah cukup dalam sehari umpama setahun tu kita semayang 5 waktu macam biasa je? Maknanya setahun tu 5 kali semayang je. Sebab sehari umpama setahun ni panjang. Nanti Nabi kata kadarkan. Maknanya jangan begitu, tapi kadarkan. Biasa 24 jam tu lama mana? Kita bagi biasa Zuhur lama mana? 4 jam katakanlah, 4 jam waktu Zuhur. Maka kita kena kadarlah dalam tempoh 4 jam tu, habis waktu Zuhur, masuk waktu Asar pula. Walaupun matahari waktu tu tak menentu dah hari lagu mana. Ini menunjukkan bahawa bila Nabi kata begini, memang keadaan akan berlaku begitu. Sebab ada orang kata, ada ulama-ulama juga yang memahami hadis ni
bahawa ia adalah bentuk kias. Bukan maknanya akan berlaku gitu, dia kata. Sehari umpama setahun, maknanya siang sekali malam sekali, kata macam biasa je. Tapi ada yang kata ini menunjukkan pemerintahan zaman British dulu, sehari umpama setahun. Sehari umpama sebulan, dia kata ibarat pemerintahan Amerika. Sehari umpama seminggu ibarat pemerintahan Zionis lepas pada ni. Itu pandangan dia. Tapi sebenarnya kalau baca hadis ni, Nabi juga memahami bahawa memang hari itu akan jadi panjang. Dah tak pelik pun, Tuhan boleh buat benda ni. Kalau Tuhan boleh jadikan zaman Yusha' bin Nun menawan Palestin, Yusha' bin Nun berdoa supaya ditahan matahari jangan beri maghrib lagi, maka matahari boleh berhenti, sehingga berjaya untuk menentang kaum Jabarin, menang Islam, barulah berlaku malam jatuh matahari. Orang boleh buat benda tu. Di kuasa Tuhan kita serah pada dia lah. Sains hari ni tak boleh nak terima benda ni. Sebab di luar ilmu sains benda ni. Jadi Nabi kata lepas pada tu turunnya Nabi Isa. Dia lepas pada berlaku Dajjal muncul ni, baru muncul Nabi Isa. Dia akan turun di sisi menara putih di sebelah timur Damsyik. Dia turun dan dia akan kejar Dajjal, dan akan berjaya tangkap Dajjal di Ba'lut. Ba'lut ni kita akan baca kisah dia nanti, adalah di Palestin, di Israel hari ini. Fayaqtuluhu, dan dia pun dibunuh Dajjal di situ. Jadi siapa mengetahui bilakah masanya akan berlaku. Namun apa yang pasti, Imam Mahdi akan terlebih dahulu pergi ke sana. Perkara ini akan berlaku selepas beliau dibai'ahkan di Mekah. Rujuk bab Mekah. Bab Mekah kita dah baca sebelum ini. Apabila dia dibai'ah di Mekah, kemudian dia menubuhkan pusat, dia menjadikan Damsyik, atau lebih tepatnya di Ghutah. Nanti hadis itu kita akan baca dalam bab Ghutah. Dia akan buka pengkalan Islam di sana. Akan jadi pusat pemerintahan Islam di sana. Ada memang waktu Imam Mahdi turun, waktu Nabi Isa turun tu, memang Imam Mahdi baru nak sembahyang subuh ketika tu di Syam. Dan selepas diserang oleh tentera Syam, waktu Imam Mahdi ni akan berada di sana, iaitu selepas pada tu. Kita rujuk bab Syam. Bab Syam sebelum ni kita dah baca dah, akan berlaku tentera akan diserang daripada sana. Hadis berikut menyebutkan dengan lebih jelas perihal tentera tersebut, di mana mereka datang daripada Damsyik. Hadis yang kita baca sebelum ni daripada Syam, tapi hadis yang lebih spesifik sebut daripada Damsyik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju rajulun yuqalu lahu Sufyani fi umqi Dimashq wa amata man yattabi'hu min kalb fayaqtulu hatta yabqura butun an-nisa wa yaqtulu as-sibyan fatajma'u lahum qaisun fayaqtuluha hatta la yamna' dhanba tal'ah yakhruju rajulun min ahli baiti fil hirah fayablughu al-Sufyani fayab'athu ilayhi jundan min jundihi fayahzimuhum fayasiru ilayhi as-Sufyani biman ma'ah hatta idza sara bi bayda min al-ardi khusifa bihim fala yanju minhum illa al-mukhbir an. Akan muncul lelaki bergelar As-Sufyani, akan datang dari tengah kota Damsyik. Kebanyakan tenteranya adalah dari Bani Kalb. Dia akan membunuh ramai orang sehingga memperkosa wanita dan membunuh kanak-kanak. Maka datang satu kaum dari Qais, lalu membunuh mereka semua. Kemudian keluarlah seorang lelaki dari ahli keluargaku di Hirah, yakni Imam Mahdi. Dan begitu itu sampai kepada As-Sufyani. Dia segera menghantar pasukan tenteranya, tetapi menderita kekalahan yang teruk. As-Sufyani bangun memimpin sendiri pasukan tentera sehingga sampai di kawasan antara Mekah dan Madinah. Lalu mereka ditelan oleh bumi. Jadi siapa yang selamat melainkan orang yang menceritakan mengenainya. Ini kita dah ceritalah lebih lanjut dulu tentang tentera yang datang daripada Syam ni memang nak lawan. Jadi kita nampak di sini tadi ada hadis cerita akan tertegak kumpulan yang betul duduk di Syam, ada juga di Damsyik. Kumpulan yang akan lawan Imam Mahdi jadi kumpulan yang salah, kumpulan yang sesat, kumpulan yang akan lawan Islam ni juga ada di Damsyik. Jadi kita keliru. Hak mana sebab betul? Siapa yang boleh tentukan hari ni? Tak ada siapa mampu tentukan sebenarnya. Jadi
Kalau kita baca fiqhul jihad, fiqh jihad ni, jihad ada fiqh juga, ada kefahaman ni juga. Bukan mudah-mudah kita nak angkat senjata je. Antaranya kita biar jelas kita bersama siapa dan siapa musuh kita. Kalau kita tak tahu kita bersama siapa, kumpulan betul ke kumpulan salah, kita tak jelas lagi apa matlamat kita, matlamat mestilah li'ila'i kalimatillah. Tapi kalau kita ni pula tak tahu, kadang-kadang mari senjata daripada mana apa sebagainya, tak kerja. Tak cukup syarat kita untuk pergi ke berjihad di Syria, maka sebaiknya kita tak pergi jihad. Sebab tu Tok Guru marah sangat orang hok pergi semangat nak pergi berjihad di Syria. Apa ada hok kena pecat daripada keahlian PAS sebab lagi berjihad dia. Tak betul cara dia. Tak memahami fiqhul jihad yang sebenar. Jadi inilah yang akan berlaku bila tentera ni mari serang, maka bumi akan telan tentera ni. Semua akan mati belaka, semua tidak akan lenyap, termasuklah mereka yang ada. Betul lah waktu tu dia lalu kawasan penempatan orang tak bersalah pada ketika tu. Tapi dia lalu situ menyebabkan bila tentera ditelan bumi, semua tidak dapat diselamatkan illal mukhbiri anhu. Nabi kata kecuali yang khabar ke orang. Yang ada situ semua mati belaka, sebenarnya ada yang beritahu. Kalau ikut dalam hadis ni seorang. Ikut dia menggunakan lafaz mufrad, seorang je. Mungkin waktu tu dia pegang kamera ke apa sebagainya, wallahu alam, berjaya untuk sebar ke seluruh dunia. Mungkin kepada ketika itulah ada berkait dengan hadis yang lain, bila dia tahu benda ni, tentera Islam di Iraq, di Syam mari belaka untuk bai'ah kepada Imam Mahdi. Nabi Isa alaihi salam turun ketika Imam Mahdi sedang bersedia untuk menunaikan solat subuh, sebagaimana dinyatakan dalam berbagai versi hadis. Antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatu min ummati yuqatiluna 'ala al-haqq zahirina ila yaumil qiyamah. Qala fayanzilu Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam fayaqul amiruhum ta'al salli lana, fayaqulu la inna ba'dakum 'ala ba'din umara takrimatallah hadhihi al-ummah. Akan sentiasa wujud dari kalangan umat ke pihak yang berjuang atas jalan kebenaran sehingga hari kiamat. Maka akan turun Nabi Isa bin Maryam, maka Al-Mahdi berkata, datanglah imamkan solat kami. Baginda alaihi salam berkata, tidak, sesungguhnya kalian menjadi pemimpin sesama kalian sebagai memuliakan umat ini. Hadis riwayat Muslim. Jadi itu keadaan Nabi turun tu, Nabi Isa turun tu di Menara Putih tu, dia turun dalam keadaan ada hadis yang lain juga sebut dia bergantung di antara dua sayap malaikat turun di sana. Kemudian qamat dah waktu ni, qamat dah nak main subuh, dak sembahyang subuh lagi. Bila Imam Mahdi nampak, Imam Mahdi tahu ini adalah Nabi Isa, jadi minta Nabi Isa untuk imamkan salat. Tapi Nabi Isa jawab, tak, umat ini yang akan imamkan umat ini juga. Nabi Isa akan jadi makmum sebagai satu kemuliaan dan satu simbol bahawa walaupun Nabi Isa turun, maka Nabi Isa juga akan mengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, dia main cara dia lah, cara syariat dia. Tidak, dia turun zaman ni, dia ikut cara semayang umat ini, maka ternasahlah ajaran daripada kitab Injil yang dibawa sebelum itu. Itu nak beri gambaran pada kita. Tidak disebutkan secara tepat di manakah terletak Menara Putih tersebut. Jadi bila cakap bab Menara Putih di Damsyik ni, dia sebut secara jelas Damsyik, tapi Menara Putih. Hak mana se Menara Putih ni? Ramai ulama Syam berpendapat menara tersebut terletak pada Masjid Umawi di tengah kota Damsyik. Di tengah kota Damsyik tu ada satu masjid dinamakan Masjid Umawi. Jadi Masjid Umawi lah tempat pemerintahan Khilafah Umayyah tu. Situ ada Baitul Mal. Kalau perasanlah situ jadi pusat pemerintahan. Jadi kita antara tempat yang comel jugalah kalau kita boleh ziarah. Tak tahulah keadaan hari ni lagu mana. Jadi situ di Masjid Umawi ni ada menara. Ada menara warna putih. Dia kata hak menara hak duduk di sebelah timur itulah menara tempat Nabi Isa turun. Mereka turut berpendapat Imam Mahdi akan mengimamkan solat di masjid tersebut, itulah di Masjid Umawi itu. Jadi ada beramallah kalau cakap dengan ulama Syam, dia faham lagu itulah. Namun sebahagian lagi berpendapat, dan sebahagian ni tidak sikit juga, ramai juga ulama yang berpandangan ia di hujung tembok Damsyik
sebelah timur, iaitu terletak di salah satu pintu masuk kota yang diberi nama Bab Syarqi. Jadi apa nama ni, Damsyik ni, kalau zaman dulu ni, kalau kita perasan, kalau kita tengok filem-filem dulu ni, satu-satu kota ni dia ada pagar. Nampak tak? Biasanya dalam apa nama ni, sejarah Rom lah, kalau kita tengok cerita orang putih ni banyak tunjuk sejarah Rom ni. Memang satu kota tu dia dipagari, pagar, apa ni tu, kalau berlaku perang ke, orang nak tawang kota ke, dia ada pagar untuk berlindung. Jadi Damsyik tu juga dulunya adalah sebuah kota yang dipagar sekelilingnya. Dan di sekeliling kota tersebut ada beberapa menara pengawal. Salah satunya adalah menara warna putih di pintu yang disebut sebagai pintu Bab Syarqi. Pintu Bab Syarqi. Dan saya mengaji ni di Damsyik, satu universiti nama dia Mujamma' Fatah Islami, betul-betul di Bab Syarqi. Kita kenal lah tempat tu. Tapi wallahu alam, situ ke kat mana ke, tapi dua-dua duduk belah timur belakang lah. Hak kata di masjid belah timur, tapi dia duduk tengah Damsyik, dia bukan timur Damsyik. Tapi hak ni memang betul-betul duduk di sebelah timur kota Damsyik. Dia ada juga berpandangan sedemikian. Dan hari ni tempat tu tempat penempatan Kristian Ortodoks. Bab Syarqi, Bab Tuma tu tempat orang Kristian. Ada orang Kristian di sana. Jadi tak pelik sebenarnya kalau Nabi Isa turun di situ, sebab memang Nabi Isa ni dianggap Tuhan oleh golongan Kristian. Jadi ada signifikan lah dia turun situ, ditunjuk akulah Isa sebenar, bukan Jesus yang kita duk beriman yang telah mati tu, disalib dan sebagainya, lalu menyebabkan orang-orang hak salah faham ni akan beriman kepada dia. Boleh jadi perkara tu ada signifikannya lah apabila menara putih di Bab Syarqi itu mungkin tempat dia ni turun. Wallahu alam lah. Kita pun tidak disebutkan secara jelas, ini hanya adalah pandangan-pandangan berpandukan kepada hadis yang umum. Jadi kita rasa cukup sekadar itulah yang boleh kita bincangkan pada tajuk bab Damsyik ini. Mudah-mudahan dengan apa yang diberikan ini mampu memberikan sedikit sebanyak maklumat dan petunjuk kepada kita bagi memahami situasi akhir zaman ini. Segala yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang lemah yang kurang datang kelemahan di saya sendiri. Saya minta maaf banyak-banyak kepada salah dan silap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.